ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث الذي روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. وإلى آخره الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang jamaah, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Pertama-tama kalinya marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia daripadanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus menghirup udara tahun baru hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Bahkan hendaklah sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan amal ibadah kita serta ketaatan kita kepada Allah. Bahkan diperintah supaya kita sentiasa berjuang, sentiasa berkorban pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil contoh daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Terutamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mengorbankan kepentingan diri sendiri di atas tujuan untuk mencari redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu riwayat yang datang daripada Mu'adz bin Jabal, sentiasa bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang paling baik dan terbaik dalam hidup mereka. Sebab itu Mu'adz pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, beritahulah kepadaku tentang suatu amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada nerakanya." Lalu Nabi SAW bersabda, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Kerana sememangnya dalam hidup kita tidak ada yang lebih penting berbanding kita memperoleh ganjaran syurga yang dijanjikan oleh Allah." Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sentiasa bertanya sesuatu yang boleh mendatangkan faedah kepada kehidupan dunia mereka dan perkara yang menyentuh tentang kehidupan hari akhirat. Sentiasa mencari yang baik dan yang terbaik untuk mereka memperoleh ganjaran yang datang daripada Allah. Sebab itu Nabi SAW berkata, sesungguhnya kamu telah bertanya tentang sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat besar. Kerana apapun bentuk matlamat yang kita ingin capai di dunia ini, pada hakikatnya semua itu adalah kecil belaka kalau dibandingkan dengan nikmat akhirat, nikmat syurga, nikmat neraka, nikmat syurga dan dijauhkan daripada neraka, sebagaimana yang ditanya oleh Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, "Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaih." Sesungguhnya wahai Mu'adz, ia adalah sesuatu perkara yang sangat mudah bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah, bagi mereka yang diberi pertolongan oleh Allah, bagi mereka yang dipimpin, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk kebaikan, beramal dan beribadat dilihatnya sesuatu yang sangat baik, diusahakannya untuk mencapai nikmat itu, sehingga akhirnya mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran syurga. Berbanding dengan mereka yang tidak diberi pertolongan oleh Allah, bagi mereka yang tidak diberi hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang kita dapat lihat benda yang baik itu dilihatnya kotor, dan benda yang jahat itulah yang dilihatnya baik. Sebab tu kita lihat orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah sentiasa bergelomang dengan dosa dan maksiat. Mereka tidak pernah berusaha untuk memperoleh petunjuk Allah, tidak pernah berusaha untuk melakukan kebaikan. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang rasul yang diutuskan oleh Allah, tapi dia sentiasa berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk daripadanya, agar dipermudahkan segala jalan-jalan untuk menyampaikan kita kepada petunjuk Allah. Sebab itu Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma hdini wa yassiril hudali, wahai Tuhan, berikanlah petunjuk kepadaku dan permudahkanlah jalan-jalan untuk memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga, terutamanya seorang sahabat yang bernama Ibnu Amr radhiyallahu anhu, dia pernah berdoa, Allahumma yassirli lil yusra wa jannibni lil usra, wahai Tuhan, permudahkanlah bagiku untuk melakukan kebaikan dan jauhkanlah daripadaku segala bentuk halangan-halangan untuk mencapai kebaikan yang diharapkan oleh mereka. Itulah bentuk sifat dan kepribadian para sahabat Rasulullah yang sentiasa mencari yang terbaik dan mencari sesuatu
yang boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperoleh ganjaran syurga yang dijanjikan oleh Allah. Kata Nabi, sesungguhnya ia menjadi mudah bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah. Lalu Nabi menyambung, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu hendaklah sentiasa mengabdi diri kepada Allah untuk memperolehi ganjaran syurga. Hendaklah kamu sentiasa memperhambakan diri kepada Allah, dan janganlah kamu menyekutukan Allah walau sekecil-kecil perbuatan. Sebagaimana yang kita maklum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, hendaklah kamu memperhambakan diri kepada Allah dengan digunakan kalimah ta'budullah yang asalnya diambil daripada perkataan abadah, yang apabila kita tasrif kalimah abadah, dia akan keluar makna abdan dan makna ibadah. Abada ya'budu abdan, wa ibadatan, ibadah dengan makna kita mengerjakan segala bentuk ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, mencari redha Allah. Dalam masa yang sama kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang Allah murka. Adapun makna yang kedua, iaitulah makna hamba, yang pada hakikatnya kita tidak lebih sebagai seorang hamba di sisi Allah. Suatu kita lihat hamba terhadap tuannya, dia hendaklah memiliki dua sifat utama. Yang pertama, mestilah al-istislamul kamil. Dia menyerah diri kepada tuannya dalam bentuk sepenuh hati, dalam bentuk menyeluruh, dalam bentuk di mana setiap perjalanan hidupnya hendaklah di mana mengambil kira kehendak tuannya, bukan kehendak diri dia sendiri. Dan dalam menunaikan tanggungjawab seseorang hamba, hendaklah menunaikan tanggungjawab itu dengan rasa rendah diri. Dia tidak boleh berlagak sombong. Dia tidak boleh menunaikan tanggungjawab itu seolah-olah dia sebagai tuan. Tapi sebaliknya, dia kena sedar hakikat dia seorang hamba. Dan kalau kita bandingkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lebih sebagai seorang hamba di sisinya. Sebab tu kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mulia, tetapi tetap digelar oleh Allah sebagai seorang hamba. Dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan akan hamba. Dipanggil Nabi Muhammad sebagai hamba. Jadi oleh kerana kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah menyerah diri kepada Allah secara sepenuhnya. Dan dalam masa yang sama juga, apabila kita mengerjakan ketaatan, menunaikan tanggungjawab dan perintah Allah, kita hendaklah merendah diri. Kita tidak boleh beribadah dengan ego. Kita tidak boleh beribadah dengan sombong. Sebab itu ketika mana kita beribadah, terutamanya ketika mana kita bersembahyang. Sebagai satu contoh, dalam bersembahyang, kita mula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Dalam sembahyang itu juga ada rukuk. Dalam sembahyang itu juga ada sujud. Suatu perbuatan yang seolah-olah menggambarkan kita rukuk dan sujud di hadapan kebesaran Allah. Kita sebagai hamba, Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Yang kalau kita lihat seseorang hamba yang sujud dan rukuk kepada Allah, dalam erti kata kita hantar kepala, anggota tubuh badan yang paling mulia. Dalam tubuh badan kita tidak ada yang lebih mulia kecuali anggota kepala, kerana di situ adanya akal, adanya fikiran yang boleh membedakan di antara yang hak dan yang benar. Sebab tu ulama-ulama mengatakan akal dengan makna ma yufarriqu baina al-haq wal batil. Akal atau fikiran yang boleh membedakan di antara hak dan yang batil, itu yang dikatakan akal. Jadi akal yang mulia berada di kepala, dan kepala itu juga jadi mulia disebabkan mulianya akal yang Allah Ta'ala bedakan di antara kita dengan binatang.
Jadi sebab itu kita lihat kepala anggota tubuh yang paling mulia, kita sujud, kita hantar ke tanah, seolah-olah dari segi falsafahnya kita berkata, wahai Tuhan, aku tidak lebih sebagai seorang hamba-Mu, dan Kamu adalah Tuhan yang menjadikan aku, yang mencipta, memiliki setiap apa yang kita ada dalam masa yang sama. Allah Ta'ala, Dialah yang mengatur, Dialah yang mengurus, Dialah yang mentadbir segala perkara yang melibatkan kehidupan kita. Sebab itu kita tidak boleh melakukan sesuatu mengikut kehendak kita. Banyak benda yang kita harap yang terbaik, tapi hakikatnya bila datang sesuatu yang sukar, berbentuk ujian daripada Allah, kita wajib menerimanya dengan rasa redha terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tidak lebih sebagai seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Begitu juga apabila kita melihat orang mengerjakan tanggungjawab haji ketika mana berada di bumi Mekah. Waktu kita pergi ke Mekah, kita dapat lihat para hujjaj yang mengerjakan kewajiban haji ke Baitullahil Haram. Apabila sampai di mana hari yang ke-9 Zulhijjah, kita dapat lihat semua mereka berkumpul di Arafah dengan mengenakan dua helai kain putih, satu di sebelah atas dan satu lagi di sebelah bawah. Pakaian yang kelihatan di mana sama di antara semua orang yang pergi ke Mekah. Dia sebenarnya pakaian yang menghina diri di hadapan kebesaran Allah. Walaupun kita seorang yang mempunyai kedudukan atau rakyat biasa yang kuat ataupun yang lemah, mereka yang bergelar raja atau rakyat biasa, semua mereka tidak boleh memakai kecuali pakaian ihram. Kita kena pakai dua helai kain, tak boleh pakai pakaian kebesaran. Sebagai seorang raja, dia ada pakaian kebesaran di raja, tapi dia tak boleh pakai. Bahkan mereka yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai pangkat, mempunyai segala-galanya, mereka tidak boleh mengenakan pakaian lain kecuali dua helai kain. Bahkan kain yang berjahit pun kita tak boleh pakai. Kenapa? Kerana kita hakikatnya sama sahaja di hadapan kebesaran Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, kata Nabi, an-nasu sawasiyah, manusia semua mereka sama sahaja, tidak ada bentuk-bentuk keistimewaan kecuali semua mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama sahaja, kata Nabi, ka asnatil mushti, bandingannya samalah kalau dilihat gigi sikat. Kalau kita lihat gigi sikat ni, ada yang besar di sebelah tepi sikat, dan ada gigi-gigi yang halus. Gigi sikat yang besar tidak boleh berlagak sombong, mengatakan dialah yang menjadi punca rambut seseorang itu rapi. Tak boleh. Begitu juga kerana yang merapikan rambut itu kadang-kadang gigi yang kecil itu, gigi yang halus itu. Begitu juga gigi sikat yang halus, tidak boleh berbangga diri. Kenapa? Walaupun dia dapat merapikan rambut, hakikatnya kalau tak ada gigi-gigi sikat yang besar itu, mungkin sekali, mungkin dua kali je patah gigi-gigi sikat yang halus. Saling berganding bau di antara satu dengan yang lain, menunaikan tanggungjawab. Maka bandingannya samalah kita di sisi Allah sebagai hamba. Sebagai di mana hamba Allah, tugas kita di antara satu dengan yang lain sentiasa berganding bau untuk mentaati Allah, beramal dan beribadah kepada Allah, berjuang pada jalan Allah. Bahkan kita sentiasa berkorban untuk mencari yang terbaik yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kadang-kadang manusia ketika mana berada di Mekah, mereka tunduk patuh kepada Allah. Tapi sebaliknya, bila balik ke kampung halaman, perangai sifat mereka boleh jadi berubah. Waktu duduk di Mekah elok, tapi bila balik daripada Mekah, falsafah daripada amalan
yang kita lakukan kadang-kadang kita lupa. Begitu juga kita lihat suatu berada di Mina, kita melontar, tetapi bila melontar di situ, falsafahnya seolah-olah kita melontar syaitan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Tapi bila kita balik ke kampung halaman, kita memberi sokongan kepada syaitan. Sebab itu kita menganggap syaitan itu sebagai musuh, tapi setiap tindak tanduk dan perbuatan kita terjurus ke arah apa yang diseru atau diajak oleh syaitan. Syaitan ajak kita buat benda yang tak sepatutnya kita buat, kita buat. Sebab itu benda-benda yang baik kadang-kadang di mana kita anggap jahat, dan perkara-perkara yang jahat itu pula kita anggap baik. Sebab itu kita lihat berbagai bentuk perkara timbul di tengah-tengah masyarakat kita, sentuh anjing dan macam-macam. Dia cari hak tak betul. Sedang benda-benda baik banyak boleh kita lakukan untuk mencari redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Nabi, bukan sahaja kamu wajib menyerah diri kepada Allah, tetapi tanggungjawab asas, wa tuqimus salah, hendaklah kamu dirikan sembahyang. Wa tu'tiz zakah, keluarkanlah zakat harta untuk membersihkan harta benda kamu. Wa tasumu Ramadan, kerjakanlah tanggungjawab berpuasa. Bahkan berpuasa itu bukan sahaja puasa Ramadan, kita disunatkan untuk meneruskan amalan berpuasa sepanjang tahun. Ada puasa-puasa sunat yang dijadikan sunat muakkad untuk kita berpuasa, digalakkan untuk kita menunaikan tanggungjawab itu. Kerana Nabi mengatakan bahawa puasa ini sebenarnya adalah salah satu daripada amalan yang boleh menjadi benteng untuk mengawal pertahanan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Begitu juga kamu hendaklah sentiasa menunaikan tanggungjawab seperti mengerjakan haji ke Baitullahil Haram, andai kata kamu mempunyai kemampuan untuk berbuat demikian. Kalau kita mampu, kita kena pergi menunaikan tanggungjawab haji di Mekah, kerana semua itu tidak lebih kecuali menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba, dan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang memiliki, yang mengatur, mentadbir segala bentuk urusan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Ini adalah merupakan perkara-perkara fardu. Sebab itu Rasulullah dalam satu hadis yang lain pernah menyebut, innallaha farada faraida, sesungguhnya Allah telah memperwajibkan segala bentuk fardu, fala tudayyi'uha, maka janganlah kamu mensia-siakan fardu yang diperwajibkan oleh Allah. Jadi kita hendaklah menunaikan tanggungjawab, terutamanya yang berbentuk fardu yang disyariatkan oleh Allah kepada semua orang. Hakikatnya dia diibaratkan seperti tapak ataupun asas, sebagaimana Allah Ta'ala nak pimpin, nak dorong atau nak beri kepada kita petunjuk, hendaklah kita menyediakan asas-asasnya. Dan asas-asas beramal segala perkara yang fardu ini diibaratkan seperti cawan. Diibaratkan seperti cawan yang kalau sekiranya kita tidak ada sesuatu untuk kita guna bagi kita memperoleh air yang disalurkan daripada langit, maka kita tidak mungkin akan dapat minum. Bandingannya, di mana Allah nak turunkan, nak kurniakan kepada kita petunjuk, mesti ada dia punya asasnya. Sebab tu kita dalam menunaikan tanggungjawab, kita hendaklah sentiasa bersegera. Jangan kita alpa dengan tanggungjawab wajib. Walaupun kita tahu pada hakikatnya beramal dan beribadah dalam Islam bukan hanya sembahyang, puasa, zakat, haji semata-mata. Itu merupakan yang fardu yang Allah Ta'ala jadikan asas untuk kita tunai tanggungjawab sebagai hamba Allah. Sebaliknya, beramal dan beribadah kepada Allah
mempunyai makna yang lebih luas. Kerana Islam adalah suatu agama yang sangat syumul, agama yang sangat luas. Maka begitulah dengan bentuk-bentuk ibadat, tidak tertumpu kepada bentuk-bentuk ibadah asas semata-mata. Sebaliknya, kita dituntut untuk menunaikan tanggungjawab beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tutur kata dan juga perbuatan yang kita lakukan. Sebab itu Profesor Dr. Yusuf Qaradawi pernah menyebut ibadah dalam Islam adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda anhu minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Yang dikatakan amal ibadah dalam Islam, dia merupakan satu kata nama yang terangkum di dalamnya segala bentuk tutur kata dan perbuatan yang diusahakan oleh seseorang, sama ada secara zahir atau secara batin, secara terang-terangan atau secara tersembunyi. Dia mengerjakannya kerana nak cari redha Allah dan nak cari kasih sayang Allah, maka itu dikatakan ibadah. Termasuklah di antaranya kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, itu ibadat. Mengerjakan tanggungjawab di mana kita sebagai anak, kedua ibu bapa kita sebagai di mana ayah dan ibu kita hendaklah menunaikan tanggungjawab itu. Termasuklah juga kita sentiasa bercakap benar ketika mana kita berkata-kata, terutamanya ketika mana kita berada di kandang penyaksian. Kalau kita jadi saksi ke di mahkamah, kita tak boleh tipu, kita tak boleh cakap bohong. Kerana kadang-kadang di mana ada orang dia menggunakan kesempatan itu untuk berbohong, tidak bercakap benar ketika mana berada di mahkamah. Sebab itu Islam sangat-sangat memberi penekanan kepada pentingnya kita menyediakan saksi yang adil. Sebab itu dalam Quran, apa pun bentuk tuduhan yang kita nak lempar, mesti kita datangkan 4 orang saksi. Saksi itu pula mesti orang yang melihat sendiri perbuatan terkutuk, berzina ke liwat, dia kena nampak sendiri. Kata Rasulullah, seolah-olah di mana masuknya batang celak ke dalam lubang celak. Begitu sifat orang yang nak jadi saksi, dia kena nampak sungguh. Masuknya zakat tu dalam punggung, masuknya zakat tu dalam faraj, dia kena nampak seolah-olah sebagaimana batang celak masuk ke dalam lubang celak. Sebab itu susah kita nak sabitkan kes-kes tertentu yang melibatkan jenayah seksual dan jenayah rogol dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dalam Islam kita membebaskan orang yang bersalah adalah lebih baik berbanding dengan kita menjatuhkan hukuman kepada mereka yang tidak bersalah. Sebab itu ada falsafah mengatakan bahawa kita membebaskan 10 orang pelaku yang memang salah, itu adalah lebih baik daripada kita memenjarakan seorang yang tidak bersalah. Kerana apabila dia bebas, mungkin memberi peluang untuk dia bertaubat, boleh memberi peluang untuk dia muhasabah diri. Sebab itu kalau kita lihat apabila ada walau sedikit bentuk syubhah, maka syubhah itu boleh dijadikan asas untuk tidak mengambil salah atau digugurkan kes dalam Islam. Sebab itu dalam Islam kita lebih untuk membebaskan pesalah berbanding dengan menjatuhkan hukuman. Kerana bimbang kalau kita jatuhkan hukuman kepada mereka yang tidak berdosa. Sebab itu Islam memberi penekanan kepada persoalan saksi, sehingga saksi itu mestilah didatangkan sebanyak 4 orang. Seorang mungkin dia tipu, 2 pun belum tentu dia berpakat. Tapi kalau sampai 4 orang, maknanya tak mungkin dia berpakat sehingga masing-masing nak cari untung keduniaan semata-mata. Tidak. Kerana sudah pasti di kalangan saksi itu ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Al-Quran dalam surah An-Nur, di antaranya Allah menyebut alladzina yarmunal muhsanat
mereka yang menuduh orang lain melakukan perbuatan terkutuk. Walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tidak mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum thamanina jaldatan, maka hendaklah kamu jatuhkan hukuman kepada mereka yang menuduh itu. Orang yang kena tuduh tidak diambil salah. Yang menuduh hendaklah dibicarakan terlebih dahulu, sehinggalah sampai ke peringkat orang yang menuduh tadi, andai kata dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum tamanina jaldatan, hendaklah dirotang sebanyak 80 kali sebatan. Itu dalam Islam. Lepas tu kata Allah, wala taqbalu lahum syahadatan abada, janganlah kamu menerima lagi daripadanya sebarang bentuk penyaksian selepas ini sampai bila-bila. Ulama menafsirkan makna abada di situ dengan makna abadal abidi, sampai bila-bila. Ada juga di kalangan kitab tafsir dia kata abadan bermakna ilal maut, sampai mampus. Sebab kalau kita dalam bahasa Arab ni, kalau meninggal dia terjemah dengan makna intiqal. Intiqal tu kalau kita terjemah dengan makna meninggal. Tapi kalau al-maut diterjemah dengan makna mampus. Sebab tu kalau kita lihat dalam kitab-kitab, dia sebut pengarang meninggal pada tahun sekian-sekian, dia sebut intaqala ila ma'rifati rabbih sanah kada wa kada. Dia meninggal pergi menemui pengampunan Tuhannya pada tahun sekian-sekian. Dia tak sebut wa mata sanah kada wa kada. Dia tak sebut perkataan mata, melainkan kalimah mata ni digunakan pakai untuk makna yang lebih kasar. Sebab tu kita kata orang yang tidak mendatangkan saksi, 4 orang saksi, maka hendaklah sebat sebanyak 80 kali sebatan, dan keduanya tidak boleh diterima penyaksiannya sampai mampus. Sampai bila-bila pun tak boleh lagi dah. Sebab tu kita kena berhati-hati jangan terlibat dengan perkara yang boleh membawa makna murka Allah. Di dunia mungkin kita terlepas, tapi di akhirat Allah murka kepada mereka yang berbuat demikian. Sehingga kata Allah, wa ulaika humul fasiqun, sesungguhnya mereka itulah sebenar-benar manusia yang fasik, kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat, bukan sahaja di mana kita menunaikan janji, menunaikan segala bentuk tanggungjawab sebagai saksi, dalam masa yang sama kita menunaikan amanah sebagai orang yang diberi kepercayaan. Kita tak boleh menggunakan amanah itu sebagai satu peluang, atau menggunakan amanah itu untuk mencari keuntungan di dunia sementara. Orang yang diberi amanah hendaklah digunakan tanggungjawab. Dilantik sebagai menteri besar, kita kena ingat itu adalah tanggungjawab dan amanah. Kita dilantik sebagai ketua hakim, kita kena ingat itu amanah, itu tanggungjawab. Kita tidak boleh menggunakan kedudukan untuk memihak kepada sesiapa kecuali terhadap kebenaran. Itulah yang sepatutnya menjadi sifat golongan yang beriman kepada Allah. Termasuklah juga di mana kita menghubungkan tali silaturahim, kita menunaikan janji, kita menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara mungkar. Perkara ma'ruf yang paling utama adalah berusaha ke arah untuk menegakkan negara Islam yang terlaksana di dalamnya segala bentuk undang-undang dan pemerintahan yang dituntut oleh Islam. Dalam masa yang sama juga kita diperintah untuk sentiasa mencegah perkara mungkar, kerana dua sifat ini dianggap sebagai sebahagian daripada bentuk amal ibadat di sisi Allah. Termasuklah juga wal jihadul lil kuffar wal munafiqin, kita berjuang dan berjihad pada jalan Allah untuk menentang di mana golongan musyrikin dan orang-orang munafik terhadap Islam dianggap sebagai satu ibadat. Sebab itu para sahabat sentiasa gemar berjihad pada jalan Allah. Sebagai satu contoh, ada seorang sahabat yang bernama Amru ibn Jamuh, seorang yang sakit. Dia tempat
Tapi apabila Rasulullah seru untuk terlibat dalam satu peperangan, dia terus balik ke rumah dan bersiap sedia untuk berjihad. Setelah dia menyiapkan kelengkapan yang dia anggap keperluan dalam berjuang, tiba-tiba dia dihalang oleh anaknya. Anak dia kata, wahai ayahanda, kamilah yang akan mengambil alih tanggungjawab ini. Kamu duduk di rumah dah lah, tak payah terlibat dengan perjuangan ini. Kerana ayah sakit. Tapi oleh kerana lelaki itu tak puas hati, secara senyap dia pergi cari Rasulullah. Bila bertemu dengan Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna baniya haula yamna'unani an ujahida ma. Aku tak faham kenapa anak-anakku mereka melarang daripada aku berjuang pada jalan Allah. Pasal apa dia larang? Nabi pun tengok keadaan lelaki itu memang tidak layak baginya. Dia seorang yang tempang. Lalu dia berkata, amma anta faqad wada'allahu ankal jihad. Wahai lelaki, orang yang seperti kamu, kata Rasulullah dengan penuh berhemah, tak apalah, tak payah pergi. Pasal apa? Allah Ta'ala telah mengangkat tanggungjawab berjuang bagi mereka yang sakit seperti kamu, kata Rasulullah. Tapi oleh kerana lelaki itu tak puas hati, dia nak pergi juga. Dia kata dengan bersumpah dengan nama Allah. Dia kata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni la arju an ustushhida fi sabilillah. Aku teramat berharap untuk mati syahid pada jalan Allah. Bila aku mati syahid pada jalan Allah, Allah akan memanggil untuk aku masuk syurganya. Maka bila Allah panggil untuk aku masuk syurga, fa'ata'u bi'urjati hadhihi fil jannah, kakiku yang tempang inilah yang aku jadikan langkah pertama untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kata lelaki itu dengan penuh semangat, kerana dia tahu hakikatnya berjuang juga adalah berjuang pada jalan Allah juga adalah sebahagian daripada makna beribadah kepada. Sebab itu pengertian ibadah itu boleh dikurai dalam bentuk yang lebih luas. Cuma Nabi menyebut dalam hadis yang kita baca ini sebagai perkara asas kita hendaklah beramal dan beribadat kepada Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Itu merupakan perkara asas yang mesti dan wajib ditunaikan oleh semua orang. Tetapi yang lain-lain itu banyak lagi bentuk-bentuk amal ibadat yang boleh kita hubungkan dengan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuklah juga bersedekah jariah. Kerana bersedekah jariah dia boleh menghapuskan dosa, sebagaimana air boleh memadamkan api. Sebab tu kita tengok bomba, bila nak pergi padam kebakaran, dia ambil air, dia guna air untuk memadamkan. Begitulah juga kata Rasulullah, apabila kamu melakukan dosa, sama ada dengan sengaja atau dengan cara terang-terangan. Kadang-kadang kita sengaja, kadang-kadang kita tak sengaja, kadang-kadang secara terang-terangan, kadang-kadang secara bersembunyi. Tapi kata Rasulullah, sesungguhnya di mana dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang boleh dipadamkan dengan dia bersedekah pada jalan Allah. Sebab itu bersedekah pada jalan Allah juga adalah sebahagian daripada bentuk amalan-amalan yang dianggap sebagai mengekalkan kebaikan. Kata Rasulullah, hendakkah aku tunjukkan kepada kamu jalan-jalan ke arah pintu-pintu kebaikan? Maka kata para sahabat, ya wahai Rasulullah. Nabi berkata, hendaklah kamu sentiasa mengekalkan tanggungjawab berpuasa, hendaklah kamu sentiasa bersedekah pada jalan Allah, dan hendaklah kamu sentiasa mengekalkan amalan ketika mana berada di waktu pertengahan malam. Itu tiga perkara yang diberi pesanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan petunjuk oleh Allah untuk sentiasa mengekalkan pintu-pintu kebaikan sebagaimana yang disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk hari ini saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Apa yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu daripada kelemahan sesendiri. Wabillahi warahmatullahi taala wabarakatuh.
Cuma sebelum saya berundur, kat belakang sana tu ada permohonan untuk ubah suai surau Al-Hikmah Wakaf Tapai. Saya balik kampung bawah ni, kebetulan orang kampung robohkan surau tu, dia nak buat baru. Jadi apa lama ni ada sikit sebanyak lagi yang tak siap tu. Jadi minta tolong saya cari jalan. Sebab tu saya offer kat sahabat-sahabat sekalian, kalau nak keluar zakat ke, nak menyumbang ke apa ke, boleh. Kerana nak tukar bumbung tu pun dekat dengan lebih 10,000 lah. Jadi kalau nak tolong tu insya-Allah boleh apa lama ni perbuat demikian. Kat belakang tu disediakan apa lama ni sejadah. Wallahu a'lam.